Assalamualaikum guys, dan juga kepada anda semua yang berhenti seketika untuk melihat video daripada saya Zam untuk memperkenalkan dan juga memberitahu kepada anda semua tentang information technologies ataupun barangan-barangan ICT anda semua. Okey, anda kadang-kadang mengalami satu stres di hadapan komputer. Sebenarnya orang kata ni lockdown yang diwar-warkan oleh kerajaan kita. Okey, kita mesti menggunakan alat peranti, telefon ataupun laptop sendiri atau komputer sendiri. So, anda mesti stres. Anda bekerja di rumah, ada PDPR, mesti ada lab ataupun komputer anda slow. Jadi, apa penyebab-penyebab komputer anda slow? Sebenarnya banyak faktor yang berlaku kepada komputer-komputer kenapa dia jadi slow, ataupun senang kata general untuk orang faham, perlahan sangat-sangat nak masuk satu-satu, nak masuk window tu sendiri ataupun operating system terlalu perlahan, dia loading. Sebab kenapa? Salah satu daripadanya faktor usia laptop tu atau komputer itu sendiri, motherboard dia ataupun RAM dia ataupun dia punya processing dia sendiri dah, orang kata, bukan kata tak relevan, but dia jadi slow bila not requirement ataupun tak selaras dengan sistem anda sendiri. Seperti mana anda tengok dulu, zaman-zaman dulu, Windows 3.11 ataupun 3.11 Windows 98, Windows 97, Windows 2000, and ada macam-macam window yang ada, okey, yang pernah dibuat oleh Microsoft. So setiap window ada requirement dia tersendiri, dan sekarang ni kebanyakannya kita gunakan Windows 10. Okey, dan juga banyak requirement dan juga banyak barang-barang apps yang digunakan di dalam worldwide sekarang ni kebanyakannya perlu gunakan Windows 10. Ada certain customer saya datang untuk jumpa dengan saya. Dia kata, kenapa dia nak masukkan printer, okay, but printer tu tak boleh install driver dia, sebab dia punya requirement adalah Windows 10 ataupun Windows 10, Windows 10. Dia gunakan Windows 7 sebab komputer dia arena lebih kurang tahun 2000 ke 2010 macam tu lah, range dia 10 years. Okay, but still relevant digunakan sekarang sebab tu adalah sistem barangan, okay, barangan elektronik yang mana sebenarnya kita hanya boleh upgrade sahaja. But untuk laju, untuk macam mana performing komputer-komputer yang perform, okay, macam gaming PC, macam laptop-laptop yang laju gila, yang ada graphic card, ada prosesor yang tinggi, okay, memang agak jauh. Dia punya rating dia 1 to 5 rating dia berbeza untuk kegunaan sekarang. Dulu, zaman dulu dia beraksi, okay, 5 star, but sekarang dia gunakan boleh kata 2 or 1 star sahaja rating dia. Jauh rating dia bila setiap kali ada barang-barang baru, ada production sistem yang baru untuk, okay, bergerak dan juga untuk menjalankan sistem tersebut. That's why saya cakap banyak faktor yang boleh diubah suai untuk kegunaan PDPR ataupun work from home, bukan untuk main gaming. Kalau gaming tu special case. Nanti kita akan bukakan topik gaming dalam video yang lain. Tetapi hari ini saya nak tumpukan kepada anda semua yang mana, okay, kadang-kadang kata bajet berapa nak besar, macam mana anda nak lajukan komputer ni, simple sahaja, okay. Kalau boleh kita check, macam saya sendiri di area Taman Universiti, boleh anda call dan saya boleh pick up dan ambil laptop anda untuk saya check dahulu apa requirement yang terbaik dan juga the minimum budget. First, saya akan check prosesor anda sendiri. Saya dapat komputer, saya akan check prosesor. Adakah 2 core, 3 core, 6 core? Dia check pada prosesor sendiri. Sebab kadang-kadang orang cakap, oh, komputer aku i3, okay, second generation. Okay,
Ada yang jenis kata, oh aku punya laptop i5. Tetapi apa yang berlaku? Dia punya rating i5 dia, okey, rating i5 dia hanya third generation, second generation, still lagi slow sebenarnya. Kadang-kadang requirement dia bila kita masukkan Windows 10 akan jadi panas. Itu satu. Yang kedua, the better way anda tengok RAM, kapasiti dia minimum 2GB untuk Windows 10. Itu minimum minimum untuk anda bawa 2GB. Okey. Yang ketiga adalah storage ataupun hard disk. Hard disk anda, okey, sekurang-kurangnya 120GB solid state drive. That's why orang cakap SSD ramai orang jumpa dengan saya komputer bawa, kenapa nak kena tukar SSD kan? Okey, sebab SSD dan juga hard disk adalah dua storage yang berbeza. Okey, dua storage yang berbeza. So, nanti saya akan uploadkan satu lagi video SSD dan juga hard disk, apa beza dia SSD dan juga hard disk dia. Sebab kalau anda gunakan hard disk akan jadi lambat, walaupun Waima anda letak RAM tinggi macam mana pun, okey, dia akan speed limit dia ada speed limit dia. So, berbeza dia punya pergerakan dia dan juga apa itu hard disk, apa itu SSD, HDD dan juga SSD, hard drive disk, hard disk drive dan juga solid state drive. Dua benda yang berbeza, kataan pun beza, tetapi dua-duanya adalah storage. Kadang-kadang datang hard disk. Sebenarnya hard disk tu adalah untuk yang lama punya, SSD adalah yang baru, tapi benda tu adalah storage, drive storage. Okey. Ketiga, kita kena tengok kepada OS itu sendiri. Dan ini Windows 7, saya rasa Windows 7 still ada lagi update dia, still lagi ada. Tapi saya suggest kepada siapa, contoh komputer ataupun laptop tu tidak boleh, requirement dia tak boleh, memang tak boleh nak naik Windows 10, okey, saya suggest untuk Windows 7, tetapi kita minimumkan penggunaan dia. Still lagi relevan Windows 7 di arena 2021 ni, still lagi relevan sebab dia still lagi boleh bawa Google Chrome, dia still boleh bawa lagi browser, dia still lagi boleh bawa medium-medium yang 2021 gunakan, seperti Zoom, seperti WhatsApp web. Tapi WhatsApp tak boleh download. Untuk Windows 7 WhatsApp tak boleh download. Untuk pelayar-pelayar lain still lagi relevan untuk Windows 7, tetapi ada setengah-setengah. That's why kalau nak beli device, nak beli barang-barang, okey, kena tengok requirement dia menggunakan Windows 10 ataupun Windows 7 OS dia, operating system dia, requirement yang mana. Ada setengah-setengah. Printer sekarang ni, okey, ada yang tak boleh masuk Windows 7. Dia boleh masuk hanya kepada Windows 10 sahaja. Tak kira lah berapa bit pun tak ada masalah, tetapi dia punya running dia hanya di Windows 10. Sebab kadang-kadang ada orang panggil ISO, ada things about ISO. Saya nak explain tentang ISO, ini adalah general. Saya bukannya nak bagi kepada typical punya penerangan, but this is general punya penerangan untuk anda. Okey, yang mana boleh datang di Sims Engineering and Services ataupun boleh call saya, okey, di dalam during MCO ni mungkin, tapi dalam sekitar Taman U sajalah, Taman Universiti Skudai Johor sahaja. Okey, sebab saya boleh bergerak 10 km sahaja. Luar 10 km, minta maaf, minta ampun, saya tak dapat pergi. Okey, kalau anda rasa just komputer untuk penggunaan anda, work from home anda ataupun PDPR untuk anak-anak anda jam ataupun slow, boleh contact saya. Saya boleh suggestkan kepada anda untuk apa yang buat secara minimum price. Minimum sahaja kita akan budget, kita akan faham. Okay, masing-masing tengah dalam pandemik ni, kita akan cuba berikan kepada anda the minimum price dan juga kita suggest kepada anda. Tapi ingat 3 perkara ni yang saya cakap. Okay, for the first, 4 perkara yang saya cakap ni. For the first adalah prosesor itu sendiri, apa prosesor yang di running untuk komputer tu, dan juga RAM, berapa gig RAM yang di running di dalam komputer tu, dia punya storage,
SSD ataupun HDD. Jangan disilap SSD solid state drive dan juga HDD hard disk drive. Sebab dia kata hard keras, SSD dia solid state. So nanti itu adalah penerangan saya yang akan datang. Okey, dan satu lagi dia punya operating system dia. Okey, 4 perkara ini. The best adalah okey, kita kosongkan balik komputer tu dan kita pre-newkan balik. Orang kata format balik. Format balik komputer tu supaya dia running through, supaya tak ada apa-apa worm yang bergerak ataupun trojan yang bergerak di backdoor Windows itu sendiri. Okey, dan juga macam-macam lagi faktor-faktor dia. Sebab saya cakap last tadi kata adalah Windows. Okey, Windows ni dia running untuk untuk dapatkan contoh anda download something, walaupun anda pakailah besar macam mana pun ataupun mahal macam mana pun, antivirus yang anda pakai dekat dalam komputer anda, ingat, jika anda download ataupun anda masukkan thumb drive ataupun drive daripada luar dan juga anda download daripada World Wide Internet, okey, satu adalah permission. Bila anda berikan permission kepada sistem ataupun apps itu untuk anda download masuk dalam komputer anda, automatic virus akan follow jika aplikasi itu mempunyai virus. That's why kita kena ada trust di dalam worldwide ni. Jadi kenapa komputer kita lembab? Dan salah satunya daripada operating system ada virus. That's why ada 4 perkara faktor yang mana komputer anda jadi slow. Di dalam OS ni sebenarnya banyak pecahan-pecahan dia, operating system ni ataupun Windows ni. Okey, ada virus, kadang-kadang ada benda-benda yang flooding dekat dalam tu sebab backdoor kita tak nampak. Dia bergerak melalui command prompt. Kalau anda pernah tengok, dia akan bergerak tulisan-tulisan, dia akan bergerak macam Matrix. Dia akan binary code keluar 10111, ada cacing keluar, semua ada. Jadi trojan, worm ataupun virus-virus ni dia bergerak melalui coding. Dia melembabkan komputer anda. Alright. So, itu saja sedikit penerangan yang saya boleh berikan kepada anda. Kerana penerangan ni untuk customer-customer dan juga kepada orang yang melihat, menonton video saya ini, saya boleh terangkan sedikit supaya tidaklah pergi ke anda tak tahu macam mana anda nak settlekan anda punya komputer, anda nak check apa dalam komputer anda, takkan kita nak tahu guna sahaja. So kita kena tahu apa komputer kita, kegunaan dia dan juga macam mana fluence of komputer. Maksudnya berat, mungkin SSD, mungkin dia punya processor dah out of date. Maksudnya out of date tu processor still boleh running, but dia punya out of date dia tahun 2021 pertama. Yang kedua, dia punya RAM. Mungkin RAM dia terlalu rendah, terlalu slow untuk nak nak bawa. Dan yang ketiga adalah storage. Kalau boleh gunakan SSD, jangan guna HDD sebab dia solid state drive bukan hard disk drive. Yang keempat, operating system itu sendiri. Ada backdoor ke, ada, sebab tu saya suka cakap backdoor ni benda yang kita tak nampak. Dia duduk dekat belakang daripada Windows tu, so apa berlaku dekat belakang tu kita tak tahu. Macam-macam benda boleh berlaku belakang tu. Kadang-kadang kita tak running apa pun, tengok-tengok performance sampai 100% dia running. Sebab apa? Sebab ada benda lain yang bergerak di belakang team ataupun di belakang anda punya Windows itu sendiri. Itu yang paling penting sekali. Jadi jika anda inginkan perkhidmatan saya di dalam Taman Universiti Skudai Johor, boleh, tak ada masalah, kontak saya di link bawah ni. Dia ada web page, ada saya letak page Facebook saya letak, dan juga saya punya page lah. Boleh anda tengok dan juga anda lihat, anda nonton, dan whatever yang anda boleh buat untuk penggunaan device anda. Saya tolong anda untuk anda kelajuan dan juga maksimum anda gunakan anda punya bahan-bahan peranti kepada untuk bermanfaatkan di dalam PKP ini, PDPR dan juga WFH ataupun bersekolah di rumah dan juga bekerja di rumah.
So, jumpa lagi di lain channel, lain punya topik, lain punya semua lain-lain untuk anda semua. Saya Zam daripada Sims Engineering and Services. Syuk, kita jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.